Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kami akan berkongsi tentang apa itu dakwah. Konsep dakwah. Definisi dakwah. Dakwah ialah menyeru manusia supaya taat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dakwah ialah mengajak manusia mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam bagi menghidup dan menyeimbangkan manusia. Dakwah adalah usaha mengingati fitrah manusia dan seruan kepada pembebasan manusia dari ilah-ilah palsu, yakni Tuhan-Tuhan palsu. Dakwah ialah usaha-usaha pembaikan dan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Hukum berdakwah dan sumbernya. Dakwah merupakan kewajipan yang dipertanggungjawabkan untuk umat Islam seluruhnya tanpa terkecuali mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Yang bermaksud kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia supaya kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan. Ayat di atas menerangkan dua perkara, iaitu tentang kebaikan umat Islam, yakni khaira ummah, dan yang kedua, kebaikan umat Islam itu terletak pada tugasnya yang menyuruh dan mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah telah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai garis pemisah di antara orang beriman dengan orang munafik. Ia merupakan ciri orang beriman yang paling istimewa yang membezakannya dengan golongan munafik. Apabila umat Islam melalaikan tanggungjawab berdakwah, maka Allah akan mengharamkan kedudukannya sebagai khairul ummah, yakni sebaik-baik umat. Allah memberikan status umat mulia ke atas umat Islam kerana pelaksanaan terhadap tanggungjawab dakwah tersebut. Seterusnya adalah rukun dakwah. Rukun dakwah ada 5. Yang pertama adalah da'i. Da'i bermaksud pendakwah atau orang yang melakukan usaha dakwah. Dalam skup di sekolah, guru boleh dianggap sebagai pendakwah jika terdapatnya usaha mengajak murid ke arah melakukan kebaikan. Yang kedua adalah madu'u. Madu'u bermaksud sasaran dakwah atau orang yang cuba diajak ke arah kebaikan, tidak kira kepada sesiapa sahaja yang ingin dibimbing oleh pendakwah tersebut. Yang ketiga adalah maudhu'. Maudhu' merujuk kepada isi kandungan dakwah atau bahan yang cuba disampaikan oleh pendakwah tersebut. Isi atau ilmu tersebut mestilah bertujuan membentuk madu'u ke arah kebenaran dan kebaikan sahaja. Sebarang ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah hendaklah dihindarkan. Yang keempat adalah qawaid. Qawaid merupakan kaedah yang digunakan semasa proses berdakwah. Hal ini kerana bagi memastikan situasi dakwah itu dapat disampaikan dengan baik serta diterima oleh sasaran dakwah, para pendakwah perlu menggunakan kaedah yang sesuai. Kaedah yang salah akan menyebabkan usaha dakwah tidak akan berjaya. Sebagai contoh, kaedah untuk berdakwah ialah melalui ceramah dan penulisan. Seterusnya yang kelima adalah uslub. Uslub bererti jalan atau cara. Ia adalah cara untuk membentuk atau cara menggunakan sesuatu atau cara tertentu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, apabila pendakwah telah memilih kaedah ceramah, maka cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan cara penyampaian bersahaja atau menerapkan unsur-unsur jenaka atau cerita semasa penyampaian ceramah tersebut. Seterusnya, uslub dan manhaj. Uslub dan manhaj satu perkataan Arab bermaksud jalan atau cara. Mengikut pengistilahan dakwah, uslub dakwah ialah penyampaian kandungan atau isi dakwah dengan ibarat dan bentuk yang tertentu. Uslub bermaksud cara, metod, seni. Jika dikatakan berada pada salah satu uslub kaum, artinya ia mengikuti metod mereka dan memberikan semangat kepada madu'u, membimbing madu'u dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sirah Rasulullah SAW dan salafus salih. Menyampaikan cara-cara di atas dengan bijak, yakni melalui nasihat dan diskusi yang baik. Seterusnya adalah wasilah. Wasilah bererti media atau saluran penyampaian kandungan tersebut yang biasanya melalui media massa yang kita gunakan pada hari ini. Yang pertama adalah wasilah penyampaian dengan perkataan. Contohnya seperti pertemuan-pertemuan umum, diskusi, pengajaran-pengajaran di masjid, kuliah-kuliah, lembaga-lembaga pendidikan, pertemuan khusus, dakwah berseorangan, yakni nasihat di media,
tulis ataupun cetak, surat atau buku ataupun media elektronik dan media khusus seperti kaset dan faksimili. Yang kedua adalah penyampaian dengan perbuatan. Contohnya seperti suatu tindakan untuk menupaskan kemungkaran dan membela yang hak. Sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak berkuasa berbuat demikian, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Jika dengan itu juga dia tidak berkuasa, maka hendaklah dengan hatinya. Tetapi itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Yang ketiga adalah penyampaian dengan akhlak dan pribadi. Seorang pendakwah selain daripada dinilai dari sudut ilmunya, dia juga dinilai dari sudut pribadi, akhlak atau personalitinya. Kerana pribadi seseorang itu mencerminkan dirinya yang sebenar. Contoh ikutan yang terbaik bagi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya pada Rasulullah, yakni Muhammad, ada ikutan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan hari kemudian, serta dia banyak mengingati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian? Saya harap semua sekali berada dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Saya Muhammad Zulhafizi Najmuddin bin Zulfakhri. InsyaAllah hari ini saya akan bicarakan tentang 3 tajuk utama atau tajuk asas dalam dunia dakwah. Pertama, berkaitan dengan asas istilah-istilah yang asas dalam dakwah. Seterusnya berkaitan dengan ciri-ciri dakwah dan juga unsur-unsur dakwah. Baik, yang pertama kita pergi kepada istilah asas dakwah. Saya nyatakan 6 perkara, 6 istilah yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah istilah da'i. Da'i ini apa? Da'i adalah pendakwah, penyeru, menyampai kepada Islam dan juga kebenaran. Seterusnya, bila ada pendakwah, adanya mereka yang diseru, mereka inilah sasaran dakwah. Apa itu? Mereka adalah mad'u. Mad'u ini pula boleh terdiri daripada sama ada individu, kelompok, kumpulan atau kaum tertentu. Dan juga boleh jadi sama ada Muslim maupun bukan Islam. Seterusnya, bila ada da'i, ada mad'u, mesti ada tugas menyampaikan, yakni tabligh, iaitu menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan dan kebajikan. Seterusnya, bila berlaku begitu, mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Iaitu menyuruh melakukan kebaikan, tapi dalam waktu yang sama mencegah daripada melakukan dosa dan maksiat. Seterusnya adalah mesti ada tarbiyah untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, mesti ada didikan yang sempurna, mesti ada asuhan yang baik, mesti faham, mesti tahu mana yang sepatut, apa yang perlu, apa yang tak perlu, mesti tahu, mesti faham. Seterusnya, nak berdakwah mesti kena kuat, kena jihad, kena bersungguh-sungguh, kena semangat. Kerana jihad adalah mengangkat tinggi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan, kita bicara pula ciri-ciri dakwah. Ciri-ciri dakwah pertama bersifat rabbaniyah, iaitu bermatlamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kena dakwah mesti kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita nyatakan bahawa dakwah ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya baik, tujuannya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan sebagainya. Seterusnya bersifat syumul. Tidak boleh sifat dakwah ini hanya sedikit-sedikit. Mesti menyeluruh. Ekonominya, politiknya, sosialnya, kemasyarakatan, ibadahnya, tarbiyahnya, mesti menyeluruh. Seterusnya, dakwah bersifat alamiah, sejagat. Sesuai di mana-mana zaman, di mana masa, di mana-mana tempat, di mana-mana orang, kumpulan atau individu. Seterusnya bersifat ilmiah. Mesti berdasarkan keilmuan. Ada majlis, ada ta'lim, ada kuliah. Tak boleh. Kalau tidak ada kuliah dan sebagainya, orang-orang jahil akan mengambil alih. Lalu mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak selayaknya. Ini ciri-ciri dakwah. Seterusnya, Islam ini dakwahnya bersifat bertahap. Maksudnya, mad'unya begini, kita kena tengok apa tahap yang sesuai. Mad'u begini, apa yang tahap yang sesuai untuk mereka. Tak boleh terus kita dakwah ini, terus nak mereka berubah. Tak boleh, mesti ada peringkat yang mereka perlu lalui. Seterusnya,
Dakwah ini berdasarkan dalil dan bukti, dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dalil akli dan sebagainya. Yang terakhir, ciri-ciri terakhir mestilah bersifat islah. Kalau dakwah tapi tidak bersifat islah, dakwah yang menyebabkan orang lagi marah, orang lagi tak suka, orang lagi benci, maka itu bukan dipanggil dakwah, bukan dipanggil ciri-ciri dakwah Islam. Islah mesti antara individu, masyarakat dan juga negara. Yang terakhir tuan-tuan sekalian adalah berkenaan dengan unsur-unsur dakwah. Yang pertama mesti ada subjek, iaitu mereka yang menyampaikan dakwah. Mesti ada penyeru, mesti ada da'i, mesti ada pendakwah. Yang kedua, adanya mad'u, iaitu mereka yang disampaikan dakwah, mereka yang disasarkan dakwah. Yang ketiga, adanya message, adanya maklumat, adanya isu atau perkara yang disampaikan. Yang keempat, adanya wasilah ataupun jalan, cara yang diambil untuk menyampaikan dakwah, sama ada melalui media massa, melalui media sosial dan sebagainya. Yang kelima adalah tariqah ataupun cara, metod yang digunakan, sama ada dakwah bil hikmah, dakwah bil hal, dakwah tabsyir atau zir dan sebagainya. Yang terakhir adalah al-athar, mesti ada kesan. Dakwah yang disampaikan mesti ada kesan kepada yang disampaikan. Sekalipun tak banyak, sekurang-kurangnya mereka contohnya bukan Islam, mereka faham, mereka tahu, mereka kenal apa sebenarnya Islam. Yang mana ketika sebelum itu mereka tak tahu. Yang mereka dengar hanyalah Islam pengganas dan sebagainya. Sidang pendengar sekalian, insya-Allah isu yang akan kami kupaskan berkaitan dakwah kali ini adalah isu berkaitan kontroversi pendakwah selebriti yang berasal daripada rancangan reality TV berunsur agama. Isu ini akan memberi kesan dan mungkin ketidakselesaan kepada para pendengar. Namun, ianya mesti diberikan ruang dan peluang untuk dibicarakan supaya ianya menjadi iktibar kepada mereka yang berada di luar sana. Pemilihan isu ini tiada berniat langsung untuk mengaitkan mana-mana pihak. Sebaliknya, ianya perlu diperhalusi serta diberikan pertimbangan yang adil bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham terhadap kesucian serta kemurnian gerak kerja dakwah Islam. Ianya juga bagi menjaga nama baik serta kredibiliti golongan agamawan yang telah bersusah payah untuk membawa Islam negara Malaysia ini. Insya-Allah, dengan maklumat dan ilmu yang kami ada, kami akan cuba menuntaskan beberapa perkara yang mungkin boleh menjadi penyelesaian terhadap kontroversi pendakwah selebriti ini. Kami akan memberikan sedikit solusi untuk isu-isu yang berkaitan dengan pendakwah selebriti. Yang pertama adalah pendakwah mesti terus-terusan belajar. Jangan pernah rasa cukup dengan ilmu yang ada. Bayangkanlah ilmu itu seperti air di lautan, makin diminum, makin rasa tak cukup. Dan yang kedua adalah pendakwah mesti ikhlas. Mesti semai rasa amanah dan tanggungjawab. Jadikan dakwah ini seperti baby kecil yang perlu sentiasa dijaga setiap masa. Dan yang ketiga, mesti menjauhkan diri daripada perkara yang boleh menimbulkan salah faham dan kekeliruan. Ini kerana pendakwah selebriti sering dijadikan rujukan, tambah-tambah lagi oleh anak muda hari ini. Yang keempat adalah pendakwah mesti berjiwa besar dalam menerima teguran, kerana pendakwah selebriti kebanyakannya masih muda dalam ilmu agama. Jadi, dengarlah nasihat mereka yang lebih pakar atau lebih arif dalam bab agama ini. Jadi, sekadar itu sahaja daripada kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.